Assalamualaikum. Salam. Okey. Sekejap saya kongsi link je. Mana dia? Okey, Assalamualaikum Hariyati Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, dah nampak muka dah. Dah. Sorry, Jadi ni. try banyak kali pun jadi. Mm. Jadi alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Jadi pada yang ada petang ni, pada Cikgu Di, Cikgu Amla, saya Encik Amir daripada Galeri Ilmu. InsyaAllah petang ni kita nak relax semuanya. Kita nak relax dengan kita punya buku, relax lah. Dia punya tajuk, walaupun banyak hujan, relax lah kan. Jadi alhamdulillah. Kalau malam tadi siapa yang tengok Cikgu Di dekat apa nama Amal Kamilin, itu dekat Facebook page ke apa tu? Facebook. Guna StreamYard jugalah. Macam ni jugalah kiranya. Jadi so lebih kurang lah. Itu malam tadi, ni petang pula. Memang orang cakap malam tadi kita cayok, siang kita buat buku relax. Relax lah. Okay, relax lah. Relax lah. Dia orang cakap buku ni sebenarnya ada 3. Tu dia, nampak tu. Ada 3. Check it out, relax dengan cayok. So malam tadi dah cayok. Yang ni kita nak buat relax. Ini dah belum buku ni? Check it out dah juga. Check it out. Hari dah apa juga. dia tu? Puan So Azian petang ni buat. insyaAllah kita nak okey, dia jadi host lah. Dia jadi host. Dia jemput Dr. Rosmawati dengan Ustaz Daniel. Ustaz Daniel tu salah seorang penulis dalam Check It Out jugalah. Okey. So macam saya sekarang ni Galeri Ilmu di Kota Damansara. Cikgu Di dekat mana? Oh, saya dekat Shah Alam. Saya dari dekat Shah Alam. area mana Cikgu Di? Shah Alam. Jalan Cikgu Kebun. Amla? Jalan Kebun. Saya dari Shah Alam. Terengganu. Kebun. Paling jauh tu. Cikgu Amla dari Terengganu. Jauh tu. Dengar semua? Clear Okey, sebelum terlupa. Dengar. Sebelum terlupa sebab saya ni biasa buat IG live. Ini jujurnya first time untuk FB. Tu dia macam selalu berdua je atas bawah. Ini bertiga pula ni. So nak mana satu nak bercakap Jadi minta maaf lah orang cakap kalau ada macam blur-blur sikit. Blur pun sebenarnya tajuk buku juga tu. Kalau tengok malam tadi package tu ada buku blur tajuk itu buat buku puris. Sebab saya asal memang dari buku puris. Dan mungkin juga ramai kot yang tak tahu buku puris apa tu, alang-alang kan. Jadi host ni saya nak iklan sikit lah pasal buku puris. Buku di galeri ni kalau makluman kepada Cikgu Di, Cikgu Amla, orang mungkin mengenali dengan buku-buku agama lah, khususnya Ustaz Muhadi Haji Jul, Ustaz Abdul Suki, Ustaz Asma, dan juga kekuatan yang di sebelah sayap lagi satu, buku motivasi. Dan juga buku kewangan, geng-geng ABN lah, Akademi Bondeno. Dan kita punya tema sebenarnya kalau ikutkan galeri ni, kita ada satu tagline, anda membina keluarga, kami memeriahkannya. Itu tagline kita orang lah. Kami punya tagline, kita nak semua segenap keluarga ni, mak ayah, anak remaja, kanak-kanak, semua ni kita nak ada bahan bacaan untuk mereka lah. Dan puris memang kita target untuk remaja, dan kita punya kanak-kanak kita ada asuh, pada asuh. Dan untuk puris ni pula kalau ikutkan kita fokus pada komik dengan buku seram lah. Tu kalau nampak belakang saya tu, tu dia punya banting buku seram.
Lepas tu tu ada nampak tu belah sini pula ada komik-komik tu. Sebab last year waktu pesta buku kita ada buat doodle battle kalau ingat dekat pentas utama. Waktu tu saya tak ingat lah buku ni selepas pesta ke sebelum pesta terbit? Selepas Pesta buku. Buku ni dalam bulan Okey. saya rasa dalam bulan September ke Oktober macam tu. Inspirasi Dai kan tiga buku tu. Saya rasa dalam bulan Oktober. So kira buku bawah Akademi Bondano untuk yang ni ada 3. Relax, Check It Out dengan Cayok. So sebelum kita lupa, kita punya viewers ramai-ramai share lah, pakat-pakat share. Sebab saya tahu geng-geng ABN ni bab-bab share ni nombor 1 ni, insyaAllah. Sebab biasa kalau orang cakap komen pun semalam tengok beratus tu. Itu baru komen, belum lagi view. Komen dah beratus semalam. Kagum saya dengan semangat kerjasama ukhuwah geng-geng ABN, Tania. Dan terima kasih. Saya suka kalau saya jadi host, saya suka letak diri saya sebagai orang yang tak kenal siapa diri yang bercakap ni lah. Maksudnya siapa tetamu undangan orang, siapa Cik Abir, siapa 3 orang ni kan. Sebab saya selalu berdepan, sebab saya editor, saya selalu berdepan dengan situasi penulis yang dia rasa diri dah dikenali ramai. Padahal ramai lagi tak kenal dia. Jadi benda tu satu benda yang kita sebenarnya nak tak nak memang kena selalu memperkenalkan diri kita. Macam yang saya dah dapat daripada Cikgu Abla dengan Cikgu Di ni, saya baca sikit boleh dia punya background kasi orang yang mungkin ABN pun rasa mungkin tak ingat, kita bagi refresh lah sebab sejam ni lama juga sebenarnya ni. Okey, saya mula dengan Cikgu Amla dulu lah. Cikgu Amla, Cikgu Bahasa Arab. Cikgu Bahasa Arab sekolah rendah SK Teris Kuala Berang Terengganu. Ini bahasa Arab Ahlan wa sahlan Part time sebagai penceramah kaedah membaca ekspres, penulis galeri ilmu, perantis Akademi Bondano. UM Cikgu dari UM 2005. Saya UiTM. Diploma IPG Kota Baru. UTM. Banyak ni. UM, IPG, UTM. Kira buku solo sebelum ni, buku dengan galeri, Cikgu Multipurpose. Okey, nice. Perantis ABA 2018. Okey, itu antara background Cikgu Abla lah. Banyak sebenarnya ni kalau nak baca ni. Tapi saya singkat-singkatkan. Sebab kita nak baca Cikgu D punya. Okey, Cikgu, ready tu Cikgu Sakdiah Kamiso, Pengetua Sekolah Menengah bersara 2 tahun lepas. 2 tahun lepas 2018 Cikgu Ya, 2018. 2018. Okey, ini betul orang cakap pengalaman luas Cikgu ni. Berapa tahun Cikgu kali ikut? 26 tahun saja. Jadi pengetua 5 tahun. 5 tahun. Dah hujung-hujung jadi pengetua. Lama tu 26 tahun. 5 tahun. Lama. Antara buku dengan galeri, Berani Hijrah, Relax, Check It Out, Cayok. Setelah hujan. Ni Aksara Mind Service. Lepas tu e-book. Mula dengan e-book Cikgu bermula dengan e-book. Bukan, e-book tu yang latest. E-book tu yang latest. Baru keluar. Ya. Tahun ni baru bulan. Sebab baru ni kita dengan Pustaka Ummah kan. ABN ada buat sesi sembang santai dengan Tuan Guru Haji Adi Awang, Datuk Haji Adi Awang. Jadi sempena dengan perjumpaan tu dihasilkan satu e-book, Ayah Cik Yang Kami Kenali. Barulah keluar dalam awal bulan ni lah. Okey, tahniah. Sebab saya suka bermain metafora dengan penulis ni. Umpama buku ni saya cakap macam anak kita. So bila dapat karya baru tu macam kita dapat anak baru lah. Kita nak buat buku ni bukan senang. Kita punya pengalaman apa semua tu mahal. Tu yang kadang bila sembang dengan penulis, dia cakap buku dia, contohlah macam Cikgu Amla, Multipurpose tahun lepas kan Cikgu kan. Tapi dia cakap tu buku lama. Apa lamanya? Selagi buku tu ada, itu buku baru bagi saya. Selagi buku tu wujud, ramai tahu, ramai lagi tak tahu. So promote. Sampai kalau pernah dengar, ini antara yang
saya boleh kongsikan lah. Pernah dengar tajuk buku Mudahnya Menjemput Rezeki tak? Pernah. Pernah Mudahnya dengar. Menjemput Rezeki. Ada saya. Rezeki. Yeah. So buku tu asalnya memang dengan galeri. Dan penulis tu dia punya antara ayat yang digunakan dalam tu, dia nak setiap mata pandang Quran pandang buku dia. Punya muka dia bilang. Dengar tak? Dengar. Hello. Ya, Ya. dengar. Dengar tak cikgu ni? Dengar. Saya Hello. dengar. Ya. Oh, lain sangkut pula tiba. Sorry. Cik Dengar? cakap je. Yes. Cakap je, dengar. Kami Tiba dengar. macam sangkut pula. Kenapa Hello. tak dengar suara kami ke? Ya. Oh. Saya dengar. Line dia tersangkut. Kak Adi kat rumah ke? Kat rumah lah. Awak kat sekolah Kat rumah dah balik. Oh ya. Host kita hilang. Kita berdua je. Kalau kita ambil alih, saya nak jadi host. Okay. Kita borak sikit lah. Tonton. Okay. Siapa yang ada dekat sini sekarang? Haryati Hamim, Akasha, apa khabar? Hari ni memang kami janji ni pakai tudung pink ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita borak-borak dululah sementara tunggu cik tu masuk Okay. Okay, ni ada rampasan kuasa lah. Hostnya dah tak ada, tetamu je. Tak jadi pilihan raya kita takbir sekarang. Okay Amla, macam mana suasana sekarang Amla? Sebab kalau dekat Selangor ni kita PKPB, semua murid-murid berada di rumah. Jadi Amla kat sana maknanya teruskan seperti biasa lah ya? Ya, kalau ikutkan Terengganu setakat ni lah yang setakat saya tahu, Alhamdulillah lah. Masih zon hijau dan tak ada kes terbaru lah. Maknanya seperti biasa saja. Kalau dari segi pihak saya sendiri pun, kami keluar bila ada keperluan sajalah. Okay. Host dah masuk. Kami ambil alih tadi. Okay, Assalamualaikum Cik Amir. Belum lagi tak Kak? Entah, rasanya lah. Diam macam tu. Okay, Amla sambunglah sembang Amla. Okay. Maknanya kalau kat sini lah, kalau jadual saya kat sini, macam biasalah hari pagi pergi sekolah, petang kalau tak ada live macam ni, saya buat tuition membaca. Tuition membaca. Kemudian setakat ni lah setiap hari cuti kan Jumaat Sabtu, Jumaat saya buat personal coaching untuk guru dan ibu. Personal coaching tu macam lah kecilan. Lepas tu hari Sabtu biasanya saya pergi hantar anak ke kelas Microbit nama dia. Cik Amir, apa khabar? Kami telah mengambil alih kuasa sekejap tadi. Cik Amir masih tak dengar Nampak saya sekarang? Okay. Nampak. Itulah saya pun welcome. Nampak? Okay. Nampak. Boleh sambung? Okay, boleh. Boleh sambung? Boleh sambung InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay. Sorry atas kegangguan teknikal. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Dia punya gambar dia macam sangkut-sangkut sikit. Gambarnya kaku tapi suara dengar. Cikgu ni, boleh sambung? Okay, boleh. So kalau saya ingat saya terputus tadi pasal kita punya intention untuk mempromot tu jangan pernah orang cakap padam lah. Terus segar lah untuk promote walaupun 2019 ke apa ke, jangan pernah rasa ni buku lama apa. Sebab buku ni bagi saya sangat priceless Dengar Yes. Ya, dengar. Sangkut-sangkut Teruskan.
Okay, Cik Amir? Okay, Amla. Okay, Akak ni lah ya. Untuk itu Amla sekolah rendah kan? Okay, di Selangor ni sebenarnya bila PKPB dimulakan, murid-murid tingkatan 5 sebenarnya sedang rasanya baru beberapa hari lah peperiksaan percubaan SPM. Jadi maknanya tertangguh lah peperiksaan percubaan tu. Jadi lah memanglah adalah murid yang ada sekolah yang akak tahu kan dia menangis-nangis lah sebabnya yelah bila kita exam tengah you in the show, okay. Nampak balik. Okay. Okay, Cik Amir. Okay. Tak apa. Relax. Walaupun banyak ujian, relax lah. Nampak tak? Nampak. Tapi tak gerak. Aduh. Gangguan teknikal lah. Tak apa. Alamak. Cik Amir bercakap je tak apa. Tak gerak tapi kami dengar suara Cik Amir tu. Hello. Yes, hello. Nampak tak? Sambil-sambil. Kak Di. Dengar tapi tak ya. Kadang okey tak? Dah tak nampak pula, hilang pula tu. Kak Di, apa jadual setiap hari? Sebenarnya kalau ikutkan sekarang, memang murid-murid dia dah diberikan jadual ya. Akak ni bercakap berdasarkan pengalaman ahli rumah lah. Ahli rumah, anak-anak yang jadi cikgu, kemudian suami yang mengajarkan. Jadi sebenarnya mereka, anak-anak ni belajar secara online lah. Ada jadualnya masing-masing. Tapi yelah bila kita belajar secara online, tengok kalau orang dewasa belajar secara online pun banyaklah dia punya cabarannya kan, apatah lagi lah kalau murid-murid yang sekolah rendah. In fact murid-murid sekolah menengah pun attendance tak dapat lah 100% kadang-kadang kan. Yelah kadang-kadang sampai ya? Jadual Kak Di sendiri, jadual harian buat apa? Kak orang pencen jadual harian pagi-pagi kat rumah. Pusing keliling rumah lah. Dah lain lah kalau akak sekolah tu cerita lain. Ini kat rumah kan. Jadi sebab kat rumah ni ada 3 orang cikgu. Jadi duk tengok mengikutilah perkembangan cikgu ni. Itulah. Jadi ya. Kalau kita share kepada penonton tentang apa buku Relax lah ni, tentang apa? Boleh tak? Boleh. Okay, cuba Kak Di share. Okay semua ya. Ini buku Relax lah. Saya adalah salah seorang daripada 50 berapa Amla? 56 penulis. 55 penulis yang ada dalam ni. Sebenarnya buku ini terhasil selepas kita mengadakan bengkel suntingan yang diadakan pada bulan Ogos kan? 31 Ogos. 31 Ogos ya. 31 Ogos 2019 kan? 2019 bengkel suntingan tu diadakan di Shah Alam. Jadi sebenarnya ni surprise daripada bonda kan? Masa hari waktu tengah hari kan rasanya tiba bonda bawa dia punya mock cover ni kan, kemudian dengan kek relax lah. Jadi kita orang ni pun terkejut, tak sangka lah. Akhirnya tulisan-tulisan yang assignment kita sebelum kita hadir untuk bengkel suntingan tu dijadikan sebagai buku. Sebenarnya sebelum hadir ke bengkel suntingan, bonda telah menugaskan kepada kami supaya membuat satu posting di Facebook mengenai apa ujian yang kita yang telah kita lalui dan kemudian kita berikan tips bagaimana kita mengatasi ujian itu. Jadi semua orang memang masuk dalam Facebook lah. Jadi bila bonda kata buku ni akan artikel-artikel kita tu yang posting dalam Facebook akan dijadikan buku,
maka kita diminta menyunting karya kawan-kawan kita. Jadi masa tu rupanya bukannya senang kan kita dapat mati-mati lah handphone ni. Kita dapat karya kawan-kawan kita, kemudian kita buat suntingan. Handphone nasib mati je. Jadi itulah dan cerita akak sikit lah dalam ni. Ya, okey, dalam ni akak ceritakan tentang macam mana akak sebenarnya dulu masa sekolah kita sekolah orang kampung, mana ada cakap bahasa Inggeris kan. Jadi selepas SPM akak dapat masuk ITM. Masa tu kita tak ada pendedahan langsung pun tentang bidang kerjaya yang kita nak masuk. Maknanya kalau masuk universiti ke, masuk ITM ke, apa yang kita belajar, medium yang digunakan, kita tak tahu. Kita pakai masuk je lah. Redah je kan. Jadi akak masuk ITM, akak dapat course Actuarial Science. Orang dengar macam gah tapi tak tahu pun sebenarnya. Akak bila cikgu tanya, awak dapat kursus apa ni? Entahlah cikgu, saya pun tak tahu. Saya tengok mana yang boleh minta, masuk je lah. Dah sampai masuk ITM baru tahu yang ITM tu belajar in English kan. Kita ni kat sekolah dalam masa subjek bahasa Inggeris je baru cakap bahasa Inggeris kan. Yang lain-lain cakap Melayu. Mana ada cakap bahasa Inggeris. Tak ada kesedaran langsung lah masa tu nak bercakap. Jadi memanglah ada orang kata masalah lah juga bila kita bayangkan semester pertama tu dah terkejut dah. Hanya tamadun Islam je yang belajar dalam bahasa Melayu. Yang lain belajar bahasa Inggeris. Akak ni kan menghafal lah. Kalau boleh menghafal lah. Lepas tu semester pertama lepas lah. Semester 2, daripada 6 subjek yang akak ambil tu, 3 fail. 3 fail. Dan salah satu daripadanya bahasa Inggeris. Yelah nak buat macam mana kita ni. Jadi sedih tu sedih juga. Takut sebab dia bila fail, bayangkan kita punya GPA kita pun rendah lah. Tariklah kita punya CGPA kan. Kemudian semester 3 nak ada lagi subjek fail. 2 subjek kalau aku tak silap. 2 subjek fail lagi. Jadi memang akak rasa habis lah aku tak grade lah ni macam ni kan. Kita macam-macam lah kita fikir kan. Kita ni orang kampung, kalau kita dah masuk ITM tiba-tiba kena tendang. Bayangkanlah apa perasaan kita nak pergi mana kan. Dulu dah lah kita dah dapat masuk form 6, kita keluar sebab seronok nak masuk ITM kan. Tapi memanglah akak struggle jugalah ya. Sebab akak punya course tu 4 tahun. Jadi semester ke-4 dan semester ke-7 kita orang ada latihan industri. Jadi akak pulun habiskan repeat paper tu sebahagiannya adalah semasa akak buat latihan industri. Nah tu nak jadikan cerita ni kita orang punya tak pandai bahasa Inggeris ni kan. Sekali buat masa latihan industri semasa semester 4 tu, akak kena latihan industri dekat satu syarikat insurans international lah dekat KL. Communication dalam tu memang semuanya English, dokumen semua dalam tu English. Jadi kita pun jadi diam lah, pendiam. nak communicate takut, segan, takut salah sebenarnya. Kita ni dulu bila kita nak cakap kita takut grammar salah, maknanya tak ada keberanian tau. In fact kalau dalam kelas tu kan rasa macam nak jawab tapi takut. Takut salah. Jadi akak pun diamlah. Ada satu hari tu kami janji dengan kawan baik akak, dia pun praktikal dekat syarikat lain tapi dekatlah juga. Rupanya dia pun sama juga. Dia pun jadi pendiam dekat office sebab tak kerti cakap lah ni. Tak kerti cakap. Jadi bila kami jumpa satu Jumaat tu kan, kita jumpa tengah hari masing-masing ketawa pecah perut lah sebab menceritakan orang yang sebenarnya banyak cakap tiba-tiba jadi pendiam. Lepas tu kita ni dah sembang sakan tu tak nampak lah ada orang perhatikan kami. Kerani pejabat tu ada nampak. Lepas tu dia cakap, sorry lah ya Cik Amir. Saya patut sorry ya. Technical problem pula tiba Dah try dua handphone ni, handphone ketiga baru okey kot. Okey, ni tadi dengar tapi macam bergema sikit. Gema Alamak, dia bergema pula. Hello, bergema lagi tak?
Hello. Clear. Better Yes. Okay, so try. itulah. Apa disembangkan tadi? sorry tak. Ni Nak sebenarnya tajuk buku dia, cerita dalam bahasa Islam. Boleh? Boleh sangat. Okey, lepas tu bila akak balik ke office, apa pasal suara akak bergema ni? Kita orang dengar okey. Saya dengar okey lah. Ya. Amla okey tak Amla? Dia mengajuk lah. Sikit. Okey. Dia mengejek lah. Sudah. Saya tak tahu kenapa. Ni mesti Cik Amir punya phone. Alamak. Gemuk. I say man. Testing. Saya buat tadi. Okey, Testing. Okey. Testing. Okey, sambung. Bismillah. Okey. Jadi sebenarnya bila saya balik ke office, mengekor juga suaranya. Banyak betul gangguan siang-siang Ingat malam gangguan banyak. Siang pula bergema. Ekor Sekejap, saya try tukar earphone. Mana nak on ke? Hello. Dengar tak? Hello. Testing. Clear tak suara? Clear? Sama je. Boleh. Boleh. Allah, maafkan saya. Boleh sambung cerita Cikgu Di tadi. InsyaAllah. Okey, itulah bila balik ke office. Eko lagi. Berikut lah suara tu. Okey. Oh ya. Macam mana nak buat Sebab saya dengar okey je. Cikgu Amla dengar ni gema ke? Ya. Oh ya. I say man. Macam mana Saya dengar okey sahaja. Kalau tak pakai mic semua. Tak pakai mic semua Cuba. Hello. Dengar tak? Hello. Okey, testing. Okey. Tak gema. Tak gema. Maknanya tak payah pakai mic lah. Okey. Okey. Sambung. Bismillah. Okey, jadi lepas saya balik ke office kan, jadi staff kat office tu pun tegur lah saya. Dia kata, Zadia, you sebenarnya bukannya seorang yang pendiam kan? Memang saya gelak-gelak lah. Saya gelak lah sebab memang saya bukan pendiam. Saya memang kira boleh lah, bukanlah jenis pendiam. Dia kata, kenapa you jadi pendiam? Saya pun cakap lah, sebenarnya saya takut. Saya takut nak cakap bahasa Inggeris. Saya takut dah salah orang ketawakan. Dia kata, sebenarnya, dia kata kalau kita nak pandai bahasa Inggeris ni, kita cakap je. Maka mulai hari itu pun saya bedal je lah apa yang saya nak cakap. Kemudian nak ingat cerita, assistant manager tu orang putih. Jadi saya pun kan bila saya nak tiap kali Sabtu saya nak minta exemption, nak pergi balik ke ITM. Saya kena mengarang ayat apa yang akan saya cakap dan apa yang saya expect dia akan cakap bila saya minta izin tu, kelakar betul. Jadi bila lama-lama benda tu yang lama-lama kita improve lah kita punya bahasa Inggeris. Taklah hebat pun tapi boleh lah. Jadi maknanya dan saya ingatkan lah pada anak-anak murid saya, bahasa ni memang kita kena bertutur dalam bahasa tu kalau kita nak pandai. Setakat kita belajar, kita diam je, kita tak bercakap, maknanya dia tak jadilah. Jadi macam
Dan saya pun sebenarnya saya ingat jugalah, macam saya kan, saya ni memang orang Jawa. Tapi disebabkan saya tidak bertutur dalam bahasa Jawa, jadi sekali-sekala bila saya cakap Jawa tu tak bunyilah macam orang penutur jati bahasa Jawa. Macam tu lah. Jadi kalau kita nak betul-betul jadi macam penutur jatinya, maknanya kita kena selalu bercakap. InsyaAllah gitu. Itu Okey, Cik Amir. Cikgu di dalam buku Relax. Betul? Relax lah, ya. Tajuknya Oh My English. Itulah boleh pula sama tajuk Inggris dengan Cikgu Amla. Let's go. Betul Cikgu? Lah Amla, yes. Padahal tajuk lain yang bercakap baru perasan. Itu kalau ikut Let's Go tadi dah cerita ke belum? Belum, baru cerita akak lagi. So kita nak dengar cerita Let's Go pula lah. Okay, let's go. Let's go tu. Let's go. Okay, let's dengar. Okay, apa khabar semua? Selamat datang yang baru masuk. Kepada sahabat-sahabat kami tadi sangkut-sangkut. Tak apa. Okay, selamat datang kepada sahabat-sahabat Facebook di sana. Penonton-penonton Galeri Ilmu Media Group. Okey, terima kasih kepada Media Group sebab jemput kami pada hari ini untuk sharing mengenai buku Relax lah. Buku Relax lah yang ditunjukkan oleh Cik Amir tu lah. Memang buku ni sangat tebal. Saya rasa antologi yang pernah saya sertai inilah yang paling tebal. Tetapi tebal dia tu ceritanya pendek-pendek dan sangat best sebab semuanya cerita benar. Ada 55 cerita yang sangat menarik. Okey. Baik, salah satunya ialah cerita Let's Go. Okay, kalau penonton-penonton yang sedang tonton hari ni, boleh komen kalau ada nak tanya apa-apa mengenai Relax lah, ataupun sharing tentang buku. Let's Go, kalau kalian perasan, dia berada di tajuk yang terakhir. Daripada banyak 55 tu, dia disusun yang terakhir. Baik, Let's Go ni sebenarnya mengenai saya dulu baru berpindah dari Johor ke Terengganu. Okey, saya duduk di Johor dalam 10 tahun lebih. Lepas tu alhamdulillah dapat rezeki pindah ke Terengganu. Okey. Yang paling tidak sangka bila saya ditempatkan di sebuah sekolah pedalaman Dungun. Maknanya tak terfikirlah seumur hidup ni akan dapat kerja sekolah mengajar di sekolah di pedalaman. Okay. Jadi bila berada di sana, saya kena berdikari bersama anak-anak. Sebabnya saya PJJ dengan suami. Jadi sepanjang duduk di pedalaman tu, saya kena drive sendiri dalam jarak jauh. Okay, selama ni kita drive sendiri, jarak dekat saja. Kalau jauh ada orang lain, ada suami. Tetapi pengalaman tersebut memang berlaku setahun tahun lepas. Kebetulan memang sedang hadapilah masa tulis cerita tu. Memang baru terjadilah kan, macam Kak Di tadi cerita lama. Macam saya ni memang baru terjadi tahun lepas. Bayangkan saya tak pernah bawa anak-anak jalan jauh, jarak jauh tu bagi saya macam sejam ke atas lah. Nak pergi bandar pun sejam ke atas. Bukannya 30 minit, bukan 20 minit. Jadi dengan anak saya yang sangat lasak tu dalam kereta. Okay. Kena drive, lepas tu kalau nak balik kampung, kena lalu tol. Saya ni memang bukannya mahir sangatlah drive tu ni. Lasah aje. Maknanya beranikan diri je. Saya fikir kalau saya takut, saya tak bolehlah hadap semua tu kan. Nak drive jauh, nak pergi bandar, ada urusan macam-macam, pergi bank ke, beli barang ke. Dan yang paling jauh masa tu ialah saya kena balik kampung lah di Besut. Perjalanan lebih kurang 3 jam, 3 hingga 4 jam. Jadi apa yang saya buat ialah sepanjang-panjang jalan tu saya akan berzikir, istighfar dan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya saya doalah kan. Memang sepanjang tu sambil kita bebel-bebel marah anak lah apalah dalam kereta bergaduh tu. Kita memang nak bagi tahu pergantungan kepada Allah tu sangat tinggilah. Sebab atas jalan raya ni macam-macam boleh berlaku. Okey, pernahlah satu ketika kereta saya pancit dan pancit dia tu betul-betul dalam bandar. Maknanya Allah bantulah. Allah nak uji tapi Allah tetap bantu.
pancit dia tu betul-betul dalam bandar, bukannya dekat hutan. Sebab perjalanan kalau untuk pengetahuan Cik Amir lah, perjalanan nak masuk ke tempat saya mengajar tu memang sangat jauh dan melalui jalan penuh hutan. Sampai mak saya kata pernah pergi sekali kat sana, dia kata macam jalan ke Cameron Highland. Kalau pernah pergi Cameron Highland, lebih kurang macam itulah jalan dia. Okay, jadi bayangkanlah cikgu-cikgu di sana pergi ke sekolah, balik sekolah melalui jalan tu. Okay. Jadi pengalaman yang saya rasa sangat mencabar dan agak lucu jugalah. Bila saya melalui tol, saya tak pandai nak uruskan kad touch and go apa semua tu. Saya pakai masuk je mana-mana lorong. Bila nak keluar tu tengok kad saya habis. Lepas tu saya ingatkan boleh top up je kat situ. Rupanya bukan lorong yang betul. Jadi apa saya buat? Saya tak tahulah kalau benda tu berlaku di KL dengan jalan yang sibuk, saya tak tahu. Tapi dekat situ, alhamdulillah tak sibuk. Saya minta anak saya turun dan pergi ke lorong pertama untuk top up kad saya tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang saya tak sampai tangan saya ni. Saya tak beli pun alat dia tu. Jadi saya suruh anak saya kat belakang yang holokkan kepala dengan tangan dia pergi touch kad tu. Macam tu sekali, Cik. Okey, nak bagi tahu apa? Ada perkara-perkara kecil bagi orang lain, mungkin kecil. Bagi saya, cabaran tu sangat mencabarlah. Maknanya genting, macam masalah yang besar jugalah. Maknanya sebelum nak antara tips lah untuk wanita yang wanita suri rumah ke berkerjaya ke yang terpaksa berdikari, kita yang pertama kita kena beranikan diri. Maksud saya ialah kita tak cari masalah tu, tapi kalau kita lari daripada masalah tu, selama-lamanya kita tak akan tahu yang kita sebenarnya boleh hadap masalah tu. Okay, contohnya lah, ibu-ibu selama ni bergantung kepada suami. Tapi manalah tahu kan, kita tak tahu ada kisah yang suatu hari suami dia pergi dijemput ilahi, dia terkapai-kapai, tak pandai nak berdikari sendiri. Ni sekadar contoh lah, kita tak tahu kan nasib kita. Jadi wanita di luar sana kena berani buat sesuatu yang dia tak pernah buat. Contohnya macam saya pernah dengar lah kawan saya kata dia tak pandai pun isi minyak kereta sebab selama ni suami dia yang buat. Jadi bagi saya kita kena juga mencabar diri, cuba buat benda yang kita tak pernah buat. Contohnya ambil tahu sedikit pasal kereta, isi minyak kereta. Okey, kalau contoh saya hari tu saya kata nak balik kampung. Apa saya buat? Saya tak pandai guna maps tau sebenarnya. Sebelum ni saya tak pandai guna maps. Saya tanyalah cikgu-cikgu, kawan-kawan di sekolah, jalan ke Besut tu macam mana. Padahal jalan tu saya lalu, dah lama dah, selalu lalu kan. Kalau dari Johor ke Besut memang lalulah berlebuh raya LPT tu. Tapi perempuan ni tak tahulah kan Cik Amir, dia tak ingat jalan. Biarlah dia pergi 100,000 kali pun dia tak ingat kalau orang lain yang drive. Jadi saya tanya orang kan, saya tanya orang jalannya ke mana-ke-mana, okey? Lepas tu, pernahlah saya tersesat sikit. Padahal jalan tu senang tapi kita ni lurus kan. Maps kata lalu sini, pergilah lalu sini. Rupanya tersilap sikit je. Jadi pengalaman kat situlah yang sangat-sangat memberi macam menjadikan kita lebih mahir. Okey? Jadi pertama tadi kita kena berani mencuba. Kedua, kita kena hadap masalah tu. Macam dalam buku ni katalah, tajuk buku ni dia kata relax lah. Benda boleh settle, buat apa nak menyerah. Maksudnya kita jangan lari daripada masalah tu. Contoh kalau saya takut, saya boleh je cakap suami datang ambil saya. Boleh. Tapi saya fikirkan sangat jauh dan memakan masa dan kos. Sebenarnya memakan kos minyak petrol kan. Nak datang ambil lepas tu nak balik sana kan. Jadi kenapa tidak saya je yang terus pergi. Jadi tu dah menjimatkan petrol. So kita kena hadap masalah tu supaya kita tahu macam mana cara nak atasi masalah tu. Okey? Macam tu je lah Cik Amir. Maknanya nak beritahu bahawa ada benda-benda yang kita takut selama ni sebab masa kami buat cerita ni, bonda suruh buat benda yang macam kita rasa mustahil tapi kita boleh hadap. Jadi saya fikirkan antara pengalaman perkongsian yang menarik yang boleh saya share di sana ialah mengenai macam mana pengalaman seorang wanita mengurus diri, berdikari, pergi ke mana-mana kena sendiri. Jadi kita kena berani dan hadaplah benda tu. Dan pastikan juga sebelum perjalanan jauh tu,
keperluan anak tu dipenuhi terlebih dahululah. Dari segi contohnya kan Cik Amir, tempat tu sangat jauh. Nak isi minyak kereta tu dalam sejam juga perjalanan baru jumpa stesen minyak yang pertama. Jadi apa yang kena buat ialah kena sentiasa penuhkanlah tangki minyak tu. Sebab kita jenis gabra kan. Ada orang dah sampai merah pun masih okey, relax. Tapi saya ni takut benda-benda macam tu. Di samping kita bertawakal tinggi pada Allah pun kita kena sentiasa isi minyak lah. Sebabnya memang jauh sungguh lah. Kalau nak tahu tempat tu. Okey. Keperluan anak tu dipenuhkan sedari awal supaya dalam kereta ni dia lebih tenang lah nak hadapi perjalanan yang jauh tu. Okey, itu saja. Dia alang-alang apa nama Cikgu Amla cakap pasal kereta tadi kan. Biasalah ni sebab kita pun ada buku kereta. Kita promote juga lah. Kereta dan anda. Kereta dan anda. Itu bagi saya memang sesuai sangatlah. Cikgu ni salah seorang target market kita lah. Okey, nanti sekarang dah terror tu. Sebab buku tu selalu kita akan cakap antara mitos lah, orang cakap empty, padahal itu enough. Lebih baiklah berjaga-jaga kan, orang cakap sebelum terkena kan. Ingatkan itu emergency. Dia hanya enough bukan laju-laju. Kena rajin-rajin lah dengar Datuk Muhammad punya talk ke apa. Ya. Dalam kita selalu dalam IKIM dia ada. Yes, dia ada IKIM. Pernah dengar suara dia lemak-lemak. Ada empat radio dia punya siaran tu. Kita ada promotion lah sebenarnya dekat Shopee sekarang ni. Buku Cayok Relax dengan Cekidot ni ada 15% diskaun. Kepada viewers yang masih tak dengar, tak beli, tak dapatkan lagi ni, boleh dapatkan sekarang orang cakap. So siapa tu alhamdulillah terbaik, terima kasih pada semua yang tonton dan cakap-cakap sampai dah sebelah. Panjang umur. Saya dah beli dah tu. Itulah buku ni, dia on the way ada video ni. Tunggu. Tu next project kita nak buat video pasal kita ni. So balik pada kita punya tajuk relax lah. Saya perasan dalam buku ni, boleh kata setiap cerita akan ada 3 pengajaran betul tak? Ya, betul. Semua memang diminta begitu. Diminta. Okey. Nice. Ini kira satu benda yang bagi saya baru jugalah. Biasa moral sekadar ayat kesimpulan apa semua, tapi ni lebih spesifik. Kita ada poin-poin lagi senang lah, kita nak faham, nak orang cakap overcome lah apa-apa yang masalah yang mungkin sama macam tadi. Sebab betul lah macam Cikgu Amla cakap, mungkin untuk lelaki benda tu isi minyak je kot kan, lalu tol je pun. Tapi untuk wanita yang tak biasa, benda tu satu benda yang besar. So jangan buat main lah orang cakap kan. Kena praktis juga. Boleh stres tu. Dengan ayat Cikgu Amla tadi, orang cakap kita tak boleh lari daripada benda tu. Dan kena deal lah, kena hadapi benda tu lah, insyaAllah. So kita sedar tak sedar sebenarnya ni kita dah 3 suku dah ni sebab cakap kita nak masuk poin soalan luar daripada buku ni lah. Sebab kita tahu sekarang ni tengah pasal apa, bukan saja work from home, tapi student punya norma pun dah baru lah orang cakap kan. Dan yelah, cikgu pun saya difahamkan ada anak yang nak hadap SPM cikgu kan? Cikgu Di. Ya. SPM tahun ni, so dari sudut preparation macam mana norma dia, cikgu-cikgu tengok anak cikgu tu sendirilah macam mana dia nak menghadapi SPM yang so-called baru ni kita dihangatkan isu SPM tak penting lah apa semua. Bagi saya benda tu pilihan masing-masing, tapi education ni sangat penting lah sebenarnya. So untuk anak cikgu sendiri macam mana SPM tu, dia hadap benda tu, dia menjalani rutin dia. Boleh kongsikan cikgu Di? Okey, terima kasih Cik Amir. Jadi memang sekarang ni anak saya, tapi anak saya tidak bersekolah di Selangor, tidak bersekolah di Lembah Kelang. Dia sekarang ni sekolah di Ma'had Tahfiz di Kedah, tapi masih menggunakan silibus dari KPM lah. Jadi maknanya akan mengambil SPM pada tahun ini. Dan insyaAllah mulai minggu hadapan 1 hari bulan mereka akan menduduki peperiksaan percubaan. Yelah, kalau kita tengok masa mula start PKPB hari tu, anak-anak ada di rumah. Jadi apa yang saya boleh bantu masa tu, mana ada tuition online, saya
register lah untuk tuition online. Dan sebenarnya memang boleh habis untuk sejarah, subjek tingkatan 4, tingkatan 5 tu boleh cover cikgu dia dalam masa 3 bulan tu secara intensif lah untuk sejarah. Jadi dan cikgu-cikgu dia pun buat kelas secara online lah. Kemudian bila dia balik semula ke sekolah pada bulan Julai, kemudian dia teruslah sampai bulan Julai, kemudian balik masa Raya Haji. Lepas tu dekat sana pula sibuk lagi yang apa, kluster Siva Gangga. Jadi sekolah tak buka lagi sehingga lepas Raya Haji masih tak buka 2 minggu. Jadi balik rumah lagi lah. Dan kami hantar dia dalam bulan Ogos. Jadi maknanya dia mula belajar lagi dalam bulan di sekolah secara formal dalam bulan Ogos. Jadi kita ni risau sebenarnya. Bila dia belajar di rumah, dia sebenarnya tak sama dengan belajar di sekolah. Kat rumah ni gangguan. Walaupun yelah cikgu-cikgu dia buat kelas secara online, tapi gangguan di rumah tu lah. Kebebasan dia menggunakan telefon, ya. Kemudian yelah kat rumah kan. Jadi saya lebih sukalah kalau dia duduk di sekolah. Walaupun bila dah pergi ke sekolah tu, kita pula tak boleh nak pergi tengok dia. Jadi maknanya saya sekarang ni macam saya mengharapkan di atas usaha dia sendirilah. Dan saya selalu cakap kat dia, saya kata kalau dia nak berjaya, ya, usaha tu kena dari dia. Memang kita sebagai ibu bapa, kita doa. Sebab saya pun tak nak meletakkan satu tekanan pada dia, dia mesti dapat straight A ke. Saya kata yang pentingnya usaha. Yang penting usaha, maknanya dia punya hasil tu serah kepada Allah. Sebab saya masih ingat lagi lah anak-anak murid saya kan, ada faktor anak-anak murid ni meniru semasa peperiksaan sebab dia nak memenuhi kehendak ibu bapa dia. Ibu bapa dia nak keputusan yang cemerlang. Dia tak mampu. Jadi yang dia boleh tunjukkan dia dengan meniru. Dan saya selalu tekankan pada dia, kalau kita meniru pun, yelah mungkin kita akan dapat keputusan yang cemerlang. Tapi tiada keberkatan. Saya kata mungkin dia boleh dapat kerja. Tapi kerja tu mungkin tak ada keberkatan. Saya selalu tekankan begitulah. Jadi kalau kita nak fikirkan kehidupan kita ni sebenarnya matlamat kita akhirat, maknanya kita kena buat dengan cara yang betul lah. Maknanya kita belajar, usaha sungguh-sungguh dan kita serah hasilnya kepada Allah. Maknanya kalau kata dah usaha sungguh-sungguh, hasilnya tak memuaskan, adalah sesuatu yang Allah nak tunjukkan pada kita. Ya, mungkin ialah kita sebagai ibu bapa pun kita kena berlapang dada lah. Sebab kalau kata saya memang biasa sangat lah bila contohnya lah dulu masa saya berkhidmat di sekolah ya. Ibu bapa datang nakkan anak tu mesti masuk aliran sains walaupun tak layak. Dengan dia kata dia dah bookingkan tempat untuk anaknya di IPTS luar negara lah gitu gini. Saya kata kalau dah memang dia di sini requirements tu tidak dipenuhi, kenapa dia nak masuk kelas aliran sains kan? Rasa dan anak tu pun kita tengok memang tak boleh nak buat. Kalau dia punya prerequisite subject pun tak boleh nak pergi, macam mana dia nak buat subjek tu kan? Jadi saya rasa memberi tekanan. Saya memberi tekanan kepada murid tu dan bimbang juga tekanan-tekanan itu akan menyebabkan zaman-zaman sekarang ya, kalau macam kita dulu, zaman-zaman kita, kalau kata ibu bapa nak macam tu, kita ni sedaya upaya memenuhi kehendak ibu bapa kita. Tapi kalau budak sekarang dia lain. Dia kalau kata dia itu kan kadang kita tengok budak-budak sekolah sekarang pun depression macam-macam sebab dia bila dia kata dia tak nak tu, dia tak nak. Jadi maknanya untuk saya lah, kalau saya dengan anak saya tidaklah sampai orang kata kalau dia tak dapat segini result yang begini-begini dia akan mendapat dia punya ganjaran tak ada ke gini. Jadi saya lebih berlapang dada lah. Saya terima selepas dia berusaha bersungguh-sungguh, saya terima seadanya apa yang hasil yang dia dapat. Allahu a'lam.
Encik Amin? Suara saya dengar? Dengar. Hello? Ya, dengar. Alhamdulillah. Itulah orang cakap benda ni luar biasa lah cikgu. COVID ni kan. Dia Itulah. budak semua, student. Sampai, yalah bila saya dengar cikgu cerita panjang tadi, saya simpulkan hujung tu, yalah kita dah habis usaha, tapi hujungnya kita kena reda lah dengan keputusan yang, yalah dah buat habis baik dengan norma baru. Kita tak boleh expect macam mana sebelum ni kita belajar di sekolah. Mak ayah pun kena terima benda tu jugalah sebenarnya. Tak boleh dibanding-bandingkan dengan sebelum-sebelum ni punya kehidupan lah. Itu yang saya faham macam tu lah. Boleh simpulkan macam tu lah. Dengan sebab yang macam tu punya. So outcome dia akan sama lah macam tahun-tahun sebelum ni lah. Betul. Mungkin boleh juga saya cakap macam contoh lah. Kita punya SPM punya keputusan ni mungkin tak tahulah meningkat ke menurun ke apa tu tak tahu. Tapi dia punya bacaan tu tak sama macam tahun-tahun sebelum ni. Tak boleh dijangka seperti yang so semua orang kena ready lah bab tu kan. Kita dah Cik Amin, sekejap ya. Ya. Cik Amin, kalau sekarang ni kan murid-murid dekat Selangor ni, hello, dengar tak? Okey, murid-murid kat Selangor sekarang ni sebelum PKPB baru ni dia dah beberapa hari menduduki peperiksaan percubaan. Tiba-tiba PKPB 2 minggu berhenti kan. Jadi bayangkan dari segi psikologi murid-murid tu, memanglah ada murid yang menangis, yang dia rasa macam tension kot, dah belajar nak tunggu 2 minggu, lepas 2 minggu tunggu lagi 2 minggu. Jadi maknanya ialah maknanya kita sebagai parents rasanya kena apa orang kata memberikan sokongan yang padu kepada anak-anak tu. Sebab bukannya mudah untuk nak memujuk hati anak-anak untuk terima hakikat Maknanya mungkin nanti dia habis saja percubaan, kita tak tahu kan lepas 2 minggu ni okey ke tidak. Lepas tu dijangkakan SPM sebenar adalah pada bulan Januari. Jadi bayangkan maknanya sekarang ni dia bukan dah kena bersedia untuk trial, tapi dia dah kena bersedia terus untuk SPM. Setuju. Itulah. Maknanya memang tu lah orang cakap ibu bapa, cikgu semua ni dia dengan benda ni sendiri dah memang pressure dengan study dia. So memang saling kena menyokong lah, kena banyak faham lah budak ni. Bukan kita nak cakap budak ni alasan lah sebabkan COVID. Bukan. Tapi kita kena nak tak nak empathy, letak diri kat tempat budak tu. Betul. Bayangkan kalau kita berada di tempat dia. Sebab yalah, ibu bapa mana, cikgu mana yang tak nak keputusan terbaik untuk anak. Tapi kita tahu dia punya preparation macam cikgu cakap tu. Dah belajar exam, sambung lagi. Saya dengar pun tension lah orang cakap kan. Macam kita tak tahu apa benda ni tu. Maknanya sekarang ni macam saya suka lah ajak cikgu di cakap tadi tu. Dia dah sehabis baik buat preparation. Orang cakap kita kontrol dia kat rumah tu, gadget dia betul guna untuk belajar, bukan untuk benda lain-lain. Tapi kira itulah kena faham lah dengan situasi semasa ni, bukan nak mengharapkan keputusan yang sangat luar biasa macam straight A ke apa tu. Itu satu rezeki lah untuk dia kalau dapat lah. Bonus lah. Bonus, betul. Okay. So kalau untuk sekolah rendah pula macam mana Cikgu Amlah? Apa nampak perubahan dari sudut student sendirilah, budak-budak sekolah ni? Sebab budak sekolah ni ialah budak kecil kan, budak sekolah rendah ni. Ke dia rasa happy je tak sekolah ke apa, yang Cikgu Amlah perasan? Okey, Cik Amir, kita cerita tentang budak-budak yang online di rumah lah. Baik, kalau ikutkan pengalaman lepas, macam sekarang kat Terengganu tak ada berlaku, tapi kalau dekat Selangor mungkin mereka kembali ke PKP yang pertama dulu yang kita belajar di rumah kan. Baik. Setakat pembacaan pengalaman, saya baca pengalaman ibu-ibu di Facebook, kawan-kawan. Ada 2 situasi tau, dia tak sama dengan budak sekolah menengah. Ada 2 situasi di mana anak kita ni, dia sepenuhnya berada bersama pengasuh ataupun rumah atuk atau nenek semasa PKP, semasa cuti sekolah. Jadi ibu bapa mereka di office, bekerja lah. Jadi di sini macam mana mereka nak belajar?
Alamak, silap, okey. Macam mana mereka nak belajar sedangkan cikgu buat online lah apalah kan? Okey. Situasi kedua, mereka ada bersama ibu bapa di rumah. Okey. Cabarannya ialah ibu bapa tu bekerja di rumah ataupun tak suri rumah pun sama boleh jadi suri rumah. Mereka nak belajar di rumah sedangkan peralatan gadget untuk online tu sangat terhad. Contohnya di rumah hanya ada satu telefon, ibu satu telefon bapa. Anak ramai contohnya kan. Kelas cikgu buat online setiap hari ada sejam contohlah kan. Okey. Jadi dua situasi ni sangat mencabar. Guru di sekolah perlu buat sebab ada arahan. Okey, ada arahan. Kalau arahan kata buat, kami buat. Kalau arahan kata tak payah buat sebab budak tak dapat belajar pun di rumah, so kami tak buat. Kami buat kerja lain. Maknanya masing-masing ada cabaran lah. Ada cabaran, tiga-tiga ada cabaran. Contohlah cikgu kata di sekolah cikgu kena buat kelas online. Dia buka online, buka Zoom meeting apa semua, budak tak boleh hadir. Sebab telefon duduk dengan ibu bapa. Ibu bapa bekerja. Jadi sangat mencabar. Jadi yang saya nampak lah kan, ketiga-tiga pihak ni, ketiga-tiga situasi ni dia kena ambil kira. Sekolah kena ambil kira tentang situasi penduduk setempat dia. Yang tu yang paling penting lah. Sebab kita tak dapat kawal. Kita tak dapat kawal yang kata parent kena duduk di rumah bersama anak. Kita tak dapat kawal lah parent tu kerja di mana. Kita lihat situasi setempat lah. Okey, saya bagi contoh situasi di tempat saya. Di kampung, okay, di kampung walaupun parent berada di rumah, kebanyakan masa parent berada di rumah, tapi akses internet tu kurang, penggunaan telefon pun kurang. Okay? Jadi apa yang kami beri, maknanya dia tak ada kelas online bersemuka, tapi kami beri kerja tu secara yang boleh ditonton ulang. Boleh ditonton ulang lah. Maknanya contoh ada video pengajaran, kita share dalam WhatsApp group. Parent boleh anak boleh tonton bila-bila masa dan boleh buat kerja homework tu bila-bila masa. Kita bagi link. Okey. Baik, contohlah kawan saya cerita kan, dia kata dia duduk di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Cikgu sentiasa buat kelas online tapi dia tak boleh nak tengok sebab dia pun office hour, kerja office hour. Jadi saya cadangkan kepada dia macam ni lah. Kita tak bolehlah tinggal terus sebab nanti anak ketinggalan. Kita nak ambil semua subjek, nak siapkan semua tu pun sangat terhad masa kita kan. Jadi saya bagi cadangan, saya kata kita susun jadual. Contoh hari Ahad nak buat subjek apa, hari Isnin nak buat subjek apa, hari Selasa nak buat subjek apa. Maknanya buat sedikit-sedikit, at least kalau guru yang baik, dia tengok progres anak tu usaha. Bukannya tak buat langsung, tapi usaha buat sedikit-sedikit. Okey. Saya bagi contoh ibu yang berada di rumah bersama anak pula. Saya buat macam ni. Dekat anak saya follow jadual yang cikgu bagi. Lepas tu saya make sure anak tu siap ikut jadual lah. Maksudnya pihak sekolah pun dia sangat bersepakat lah. Dia tak nak banyak-banyak subjek satu hari. Jadi pihak sekolah pun memainkan peran penting lah. Kalau ada di luar sana yang sedang dengar ni macam guru ataupun pengetua, guru besar kan. Penolong pentadbiran GPK, dia kena ambil kira juga nak bagi tahu latar belakang keluarga murid-murid kan. Maknanya kita jangan buat subjek banyak satu hari tu. Kita buat satu subjek je satu hari. Macam sekolah saya pun buat macam tu, satu subjek satu hari. Jadi murid-murid pun sempat catch up, ibu bapa pun sempat catch up. Okey, dalam masa yang sama, jangan pelik lah. Ada parent yang macam jenis, kenapa macam sikit sangat? Dia nak banyak lagi. So ada juga. Tapi sebagai guru, kita kena faham apa pilihan jadual belajar yang kita dah bersepakat dengan sekolah. Kita tengok yang majoriti. Majoriti budak tu berada di mana? Majoriti parent tu berada di mana? Jadi kita memang tak boleh, memang tak mampu nak penuhi semua kehendak pihak kan. Jadi kita boleh beritahu parent tu, kita kata sebab kita pun parent. Kalau rasa cikgu bagi sikit, kita cari bahan lain, sangat banyak bahan lain berlambat-lambat. Jangan fikir negatif, jangan kata tak aci cikgu bagi sikit, gaji cikgu banyak. Jangan fikir macam tu. Kalau nak senaraikan kerja cikgu, orang tak dapat nak hadam. Jadi dia kena kita tak nak lah. Multi purpose.
Ya. Kita bukan nak berbalah pasal gaji, pasal masa. Sekarang ni dah namanya PKP dan dah namanya apa kita panggil new normal. So mestilah ada benda-benda yang baru kan. Macam itulah. Bagi pihak guru pun dia kena tegas lah, dia kena tahu, kena pandai bagi alternatif pada parent yang macam tu. Apa nak buat untuk lebih lagi. Kan. Memang sangat mencabarlah kan. Budak-budak satu lagi kan Kak Di fahamlah macam Kak Di kata, budak sekolah menengah duduk rumah main benda lain. Sama sebenarnya. Anak saya nak suruh buat kerja sekolah 1 jam tu, ya Allah, bercinta sangat. Tapi bagilah main telefon sampai pukul 1, 2, 3 pagi boleh. Masa PKP dulu kan, tak sekolah. Sama. Memang dia boleh. Kami pula masa tu terperangkap di kampung dengan beberapa keluarga adik-beradik. Macam taska dah. Kampung rumah mak tu masa tu dah macam taska. Saya buat jadual, anak-anak saudara tak kisah pun dekat saya. Maknanya macam tu. Nak jaga anak sendiri lebih susah daripada nak jaga murid satu kelas. Lebih baik saya pergi sekolah. Sebenarnya cikgu tak suka pun PKP ni, tak suka pun cuti. Kan? Kadang-kadang mungkin kena sekolah kena tutup, kena cuti tu mungkin desakan masyarakat. Maknanya kita ni macam di luar mati ditelan mati anak, di luar mati tak tahu. Kan? Bapak. Maksudnya macam itulah. Memang tak boleh nak penuhi semua. So kita hadap saja apa yang diarahkan. Kalau saya contoh sekarang ni kena pergi sekolah. So pergi sekolah. Kalau dekat Selangor kata kena tutup sekolah, tutup sekolah. Kalau pihak bos kita kata cikgu kena buat kelas online, so kita buat kelas online. Murid tak datang ramai pun kita faham. Sebab parent dia pegang telefon. Yelah kita pun sendiri tak ada telefon untuk anak kita kan. Kalau bagi telefon pun, bagi seorang satu telefon pun belum tentu dia tengok kelas online sebenarnya kalau parent tak duduk rumah, betul tak? Contohlah dia duduk dengan pengatuk. Contoh dia duduk ngatuk nenek. Dia pegang telefon. Belum tentu dia tengok kelas online. Maknanya benda tu insya-Allah kita faham lah, cikgu faham. Dan saya tak dengar lah kalau kat sekolah saya tak adalah cikgu rotan sebab tak siap kerja sekolah masa PKP hari tu. Kita bagi ganjaran kepada yang buat, yang tak buat kita cover balik subjek tu. Macam itulah. Okay. Jadi kesimpulannya lah. Inilah cikgu sebab kesimpulan. Bismillah. Okey. Kesimpulannya kita kena hadapi apa sahajalah norma baharu yang berlaku, sama ada dari segi kerjaya kita, hidup keluarga kita ataupun pendidikan anak-anak kita. So kita hadapi dan insya-Allah lah yang baik tu kita teruskan. Benda-benda yang kita rasa macam perlu kawal, kontrol, contohlah macam isu-isu kan sebut pasal relax lah ni dia akan dia menjadi macam fenomena trauma sebab pasal COVID ni kan berita semua kita tak dapat kawal berita tu tersebar, berita tu diwar-warkan dalam TV, tapi kita dapat kawal nak banyak mana kita nak baca. Kalau kita rasa kita sangat takut ke apa, kita jangan baca sangat. Maksud saya jangan kalau boleh kita kontrol, jangan sampai takut kita tu mengatasi sebenarnya kuasa Allah. Sebab Allah bagi ujian ni mesti ada sebab. Ada benda-benda yang dia nak bersihkan ke, ada benda-benda nak tegur ke. Okey, dengan kita dengan anak kita pun sama. Maksudnya jangan cerita setiap hari dekat anak, COVID dah banyak ni macam ni, tak. InsyaAllah kita hadapi sahaja hidup seharian ni macam biasa. Kalau ada kes tu kita ambil tahu, kita berhati-hati, keluar rumah, bekerja seperti biasa. Dan cuma kita kontrol lah, kuranglah pergi pasar raya sebab hanya nak berjalan-jalan. Tapi pergi pasar raya sebab nak membeli belah. Tapi tak bolehlah kata tak pergi langsung kan, sebab memang benda tu keperluan contohnya kan. Jadi maknanya dan satu lagi, jangan sebar berita-berita yang tak sahih. Benda tu boleh menyebabkan panik di kalangan masyarakat. Okey. So bagi saya lah, kita punya sesi petang ni walaupun sangkut-sangkut, minta maaf lagi sekali untuk dia punya gangguan teknikal. Tapi saya rasa sangat betul lah sebab kita ada cikgu sekolah menengah, cikgu sekolah rendah yang bagi saya dua institusi juga yang sangat penting untuk situasi sekarang dengan mak ayah bekerja, anak-anak sekolah. Dan saya mengharap jugalah pihak-pihak sekolah yang mendengar kita punya sesi petang ni, kita share lagi ramai untuk lepas ni kita ada save insyaAllah dekat Facebook kita share kita punya sesi ni. Supaya
utamanya ibu bapa dan cikgu ni faham situasi anak ni, kita tak nak dia jadi mangsa keadaan terpaksa belajar dalam keadaan baru yang dia nak dapatkan hasil yang kita nak seperti sebelum ni. Sebab benda ni macam kita cakap tadi, dia belajar tak sama macam sebelum ni. Dia kena belajar kat rumah dengan godaan handphone, gadget apa semua. Saya sukalah dengan ayat Cikgu Amla tadi, macam boleh saya cakap macam tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya tak mampu nak settlekan semua yang homework tu semua, kita tunjuk effort kita. Kita janganlah lantaklah aku buat pun tak di-effect. Jangan macam tu. Itu mak ayah yang sibuk lah. Dan bagi untuk mak ayah yang bukanlah nak cakap perfectionist, tapi kira yang dia insya-Allah lah anak dia pun okey semua boleh buat. So istilah yang saya dia cakap, jangan selfish lah kot. Jangan kita fikir apa ni cikgu apa sikit sangat semua. Betul lah Cikgu Amla. Kita banyak pilihan. Kenapa kau tak cari sendiri? Kenapa kau petikaikan pula gaji cikgu tu kan? Kita masing-masing ada komitmen apa semua. So benda ni sangat penting lah, betul lah. Bagi saya hashtag kita jaga kita tu, jaga tu istilahnya bukan sekadar lebih luas lah, lebih luas. Tapi perasaan, maksudnya kita letak diri kita, sentiasa letak diri kita di tempat orang lain. Sebab benda ni kita tak diuji macam cikgu tadi tu dengan mak ayah yang gadget pun tak cukup, dekat rumah tak ada internet. Kita alhamdulillah mungkin lengkap serba-serbi. Tapi jangan pukul rata. Jangan pukul rata. Dan saya suka juga ayat bila Cikgu Amla cakap pasal jangan terlalu mengambil tahu pasal ni sampai kita jadi takut dengan COVID kan. So benda ni maksudnya kena cakna, tapi dalam keadaan kita tahu kita ada Allah. Kita ada Allah. Don't orang cakap terlalu takut dengan masalah. Mungkin juga Cikgu Di dengan Cikgu Amla biasa dengar ayat, jangan cakap masalah aku besar kan. Tapi kita cakap masalah, Allah tu lagi besar kan. Jadi benda tu sebenarnya balik pada iman yakin kita jugalah. Allah bagi COVID, Allah hapuskan COVID. Benda tu hakikat lah. Kita punya iman yakin kita pada Tuhan tu, betul lah. Bagi saya lah, relax lah ni. Dia sebenarnya mengajar pada antara syukur dan sabar dan solat. Benda tu yang saya nampak. Dia balik pada Tuhan. Itu yang saya nampak lah. Tapi kalau kita relax tak ikut agama pun susah juga kan. Relax bayar kan susah juga kan. Maknanya relax tu biar berlandaskan agama lah. Maknanya benda tu Allah bagi uji kita, overcome jadi lebih baik. Jadi mungkin ada orang cakap di penghujung kita punya sesi ni ada kesimpulan yang boleh Cikgu Di dululah kita nak simpulkan. Kenapa kena dapatkan buku relax lah ni? Sangat sesuai dengan situasi COVID ni. Ialah sebab kita tahu zaman sekarang ni zaman pressure kan. Semua orang sini tertekan. Ada dibuang kerja, diuji macam-macam kewangan apa semua, bisnes jatuh apa semua. So saya nampak buku ni antara tak banyak sikit lah kita boleh release lah benda-benda tu. So saya serah kat Cikgu Di, mungkin boleh ada sepatah dua kata apa yang boleh disumbangkan oleh penulisan dalam relax lah ni pada kita punya pembaca. Bismillah. Okey, semua ya, kalau kita tengok dalam buku relax lah ni sebenarnya semua coretan daripada 55 penulis ni sebenarnya ada, bila kita ada satu masalah, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Dan salah satu cara yang semua orang buat adalah dengan berdoa kepada Allah selepas kita berusaha. Maknanya bila kita ada masalah, kita bukannya mengharapkan hanya berdoa saja. Kita berusaha kan, lepas tu baru kita berdoa. Maknanya kita masih mengharapkan bahawa Allah tu akan memberi pertolongan kepada kita. Maknanya kita ni orang yang kecil yang tidak ada kemampuan, dan kita sangat yakin dengan pertolongan Allah yang mampu menyelesaikan semua masalah. Sebenarnya macam-macam cerita tau, ada 55 cerita, dan Cik Amir pun kena baca lah. 55 tu sebenarnya saya sangat suka. Sebab ada di antara cerita tu yang memang kita tak pernah dengar tau. Kita tak pernah dengar. Contohnya ada seorang bagaimana dia nak memberhentikan suaminya daripada merokok. Dia berjaya. Jadi maknanya dia bagilah tips-tipsnya. Memang seronok lah ceritanya tu. Jadi maknanya untuk semua orang macam sekarang ni, bila kita ada masalah, yang penting kita ada Tuhan. Kita ada Allah.
Jadi maknanya kita bukannya sendiri bila kita ditimpa masalah. Jadi janganlah kita sedih seorang-seorang, menangis seorang-seorang. Tapi kita mohonlah pertolongan pada Allah, insya-Allah Allah akan membantu kita. Itulah insya-Allah kesimpulan yang akak boleh buatlah. Okey. Okey, Cikgu Amlah. Kata-kata untuk orang cakap positive vibes lah kita nak kongsi pada kita punya pendengar kita bertemakan relax lah ni. Kenapa walaupun diuji sekian-sekian punya ujian, mungkin kita punya ujian kita kena letak tak sama lah, takkan sama dengan setiap orang. So untuk Cikgu Amlah sendiri apa yang boleh dihuraikan pasal relax lah ni sebagai kata akhir untuk sesi kita ni? Kalau ikutkan kan kita ada hadap ujian, sebut relax lah tu macam senang. Tapi sebenarnya hanya tuan badan saja tahu kan apa-apa masalah yang kita hadap. Nak suruh relax tu susah lah kan. Tapi saya percayalah pada satu zikir. Sebab semalam apa nak bagi tahu? Semalam saya ada hadapi masalah besar iaitu telefon saya hilang. Tapi hilang dalam rumah. Memang saya dah kerah nak daripada petang tu. Pukul 6 tu. Dah cari. Memang dah cari dah cik. Sampai apa buka semua almari, rak buku, cari. Sebab saya ni jenis pelupa. Letak barang kat mana-mana pelupa. Cari tak jumpa sampai malam saya zikir lah. Daripada siang tu saya dah zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya sangat-sangat yakin. Kita tak boleh yakin dekat ayat tu. Ayat tu cuma macam doa sebenarnya kan, doa. Doa. Kita tak boleh apa macam kita kata bertawasul dengan ayat tu bukan. Kena hati-hatilah takut menyalahi akidah tauhid kita, takut jadi syirik atau khurafat kepada ayat tu. Kita percaya yang Allah akan bantu kita jumpa barang yang kita nak tu. Sebab kan ada di luar sana yang minta bantuan orang lain kalau kita hilang apa-apa kan. Dulu saya pernah buat sebenarnya, tapi selepas saya tahu saya beristighfarlah kepada Allah. Jangan sesekali buat macam tu, jangan minta tolong orang lain. Kalau kita nak apa-apa benda, minta terus dengan Allah, jangan buat perantara. Saya ada baca satu tazkirah, dia kata kalau dulu jelas nampak orang minta pertolongan melalui berhala kan, ataupun agama lain melalui Tuhan mereka kepada Allah, tapi kita tak sedar. Dalam Islam pun ramai orang Islam tak sedar bila dia minta pertolongan dengan manusia, minta orang doa. Sebenarnya kita kena terus sendiri doa kepada Allah. Allah nak dengar doa daripada kita. Jadi dipendekkan cerita lah Cik Amir. Saya zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah tolonglah jumpakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai tertidur, sampai termimpi-mimpi. Saya mimpi telefon tu dekat celah-celah buku. Saya bangun pagi tadi, memang biasa saya bangun pukul 4.30 pagi. Dan memang dah biasa mengemas rumah pagi tu. Tapi hari ni mengemas lebih teliti lagi. Saya cari kat buku tu memang tak jumpa. Dah semalam pun dah angkat-angkat kerusi sofa. Saya risau live hari ni je. Saya kata macam mana nak bagi tahu Kak Di ni kalau telefon saya tak ada. Saya nak telegram dia melalui laptop lah kan saya kata. Saya tak pandai buka StreamYard ikut laptop ni. Takut tak ada suara apa semua. Sapu rumah licin ni. Jumpa telefon tu bawah sofa. Pagi tadi jumpa. Alhamdulillah ya Allah. Maknanya apa-apa masalah kalau Kak Di kata kita usaha dulu selepas doa. Saya pernah baca juga perbahasan mengenai benda ni. Nak doa dulu baru usaha ke nak usaha dulu baru doa? Masing-masing ada dalil dia. Masing-masing ada dalil dia. Bagi saya sendiri benda tu kena buat serentak dua-dua. Sebab ada juga orang kata ada juga dia tak usaha dia doa dapat. Memang betul. Contoh kan kalau kita kata contohlah kita kata terdetik lah nak makan, tengok jiran bagi kita makanan yang kita nak. Ada kan? Memang ramai orang pernah share benda ni. Dan ada juga orang Selalu. doa-doa tak dapat, usaha dulu baru doa baru dapat. Bagi saya jangan tinggal zikir-zikir yang Nabi ajar kita tu kan, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cari zikir-zikir yang benar lah. Yang memang yang Nabi ajar, bukan yang ditokok tambah oleh ulama kan. Amalkan zikir tu dan doa, usaha tu mesti seiring. Doa dan usaha mesti seiring. Tapi kena percaya juga kuasa Allah tu mengatasi segala-galanya. Ada juga benda yang berlaku tanpa usaha kita. Yes. Okey, itu saja. Mungkin juga ayat yang sangat kenalah dengan situasi sekarang yang boleh kita ingatkan diri masing-masing lah.
fa inna ma'al usri yusra kan. Usri yusra. Inna ma'al usri Inna yusra. ma'al usri yusra. Selepas kesusahan Allah bagi labangan. 2 kali Allah ulang kan. Ha. So bagi saya lah mungkin juga kita lah sebagai penulis, antara benda yang kita boleh bantu sekarang ni, antara lain kita tulis yang baik-baik lah. Banyakkan share benda-benda yang memberi harapan. Bukan sekadar amaran tu, amaran ni, semua benda tak kena, semua benda negatif. So kita sebagai penulis so-called motivasi kan, benda tu saya ingat kita kena wujudkan lah circle tu lagi banyak supaya orang cakap. Sebab saya kalau ikut yang macam saya pernah ikut apa nama dia, novel dakwah ni, kita punya pegangan kita mesti happy ending novel penulisan kat galeri ni. Mulanya saya agak tak setuju jugalah. Kenapa mesti happy ending kan? Kenapa klise maksudnya? Tapi sebenarnya bila diberitahu sebenarnya benda yang negatif ni dah terlalu banyak kita dapat secara percuma. So kenapa benda yang bobrok tu kita nak jual juga dalam kita punya karya tarbiyah ni? Kita nak supaya apa yang kita tulis tu moga-moga satu hari memang Allah akan jadikan realiti. Sebab tulis yang baik-baik, insya-Allah dapat pun baik-baik lah. Jadi mungkin tu sekian dulu daripada kami lah, khususnya saya wakil galeri. Minta maaf sekali lagi Cikgu Di dengan Cikgu Amla. Gangguan teknikal awal tadi sampai hujung ni, apa yang kurang memang minta maaf. Dan ini bagi saya antara naskah yang sangat sesuai dibaca lah waktu sekarang ni, relax lah. Dan diganding dengan dua adik-beradik dia lagi ni, check it out dengan Cayok ni. Kita ada 15% diskaun dekat Shopee. So boleh singgah ke kita punya Shopee. Dan juga boleh beli direct. Kalau nak beli dengan Cikgu Amla, jual sendiri juga kan Cikgu Di? Ya ada. Ya. Ada. Boleh. Ada sign. Ada. Ada. Beli dengan penulis dapat sign, insya-Allah. So APN pun ada dropship dia, semua boleh tengok dekat masing-masing punya Facebook. Dan untuk saya ingat, insya-Allah lepas ni kita akan ada dekat Facebook ni, kita tinggalkan kita punya sesi ni. Kita share lagi lah. Sebab saya suka perkongsian kita pasal sekolah tadilah. Sebab saya rasa ramai lagi ibu bapa, cikgu-cikgu yang stres sebenarnya. Tapi mungkin dengan perkongsian kita yang mungkin tak banyak, tapi harap-harap dapat mengurangkan lah, nak clearkan lah kepada ibu bapa, cikgu-cikgu, murid sendiri. Kita nak hasil yang terbaik. Tapi kira usaha tu kita nampak dalam keadaan sekarang ni banyak benda yang diuji. So harap-harap kita saling memahami dan letak diri kat orang lain selalulah. Jadi itu dulu untuk petang ni. Terima kasih lagi sekali Cikgu Amla, Cikgu Di. Sama-sama. Baca relax lah dan kita ada Allah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih para. Waalaikumsalam. Surah Al-As. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Bye. Diuji betul lah.